Okay, first, kelebihan solar, kelajuan tinggi, serangan gempak dari jarak jauh, boleh lari sebab dia laju. Kekurangan dia, dia terlalu banyak guna energi. Ni rasanya gitulah. Sebab tu kan, bila boy guna solar atau cahaya, dia cepat hilang stamina. Sebab tu dia jarang guna. Sebab tu dia prefer gempa, hali, lintah. Sebab yang ni kurang sikit guna stamina, rasanya lah. Okay, next lah nak cerita pasal mobile juri pula kan. Yes. Okay, mobile juri ni nak cerita lah apa kekurangan kelebihan tu. Dia macam seolah-olah macam sama banyak lah. Dia balance lah. Contoh kalau sekiranya mobile juri digunakan sebagai kubu pertahanan, dia sebenarnya masih kuat. Cuma beza dia tak sekuat macam yang gempa punya kubu lah. So sebenarnya kalau musuh dia serang kubu duri, sebenarnya ada macam potensi saya boleh tembus sebenarnya. Kalau ada macam cara yang betul lah untuk menembusi kubu tersebut lah. Ya, guna parang. Ataupun guna macam kuasa blaze ke atau kuasa api ke pun boleh tembus juga lah. Ya. Untuk macam kelebihannya, daripada segi serangan sekalipun, sebenarnya serangan ni pun kuat sebenarnya. Contohnya macam dalam episod Mobile Galaxy, dalam episod keempat tak silap, masa yang ada Captain Vagoba tu, masa tu macam Mobile menggunakan daun kebas dan kejang untuk serang Captain Sparrow tu. Tapi tanpa sengaja dia kena dengan semua orang sekali tu. Tu first time kan dia dapat kuasa daun, first time. Dia jatuh atas pokok tu dia berubah jadi daun kan. Avenger. Betul, jadi macam mabuk sekejap tapi power kan. Ya, itu daun tu, belum duri tau. So yes. So kita kemungkinan sama. So kemungkinan dia level up sikit lah. Next kita cerita pasal gempa. Lagi senang nak ingat, gempa. So pada saya lah ni semua teori lah. Kita bukan tahu sangat pun kan pasal diorang ni. Kita bercakap kan. Nanti kan Monster dengar ketahukan kita. Teori saya, gempa defense dia paling kuat dalam 7. Defense dia paling tinggi. Mungkin even lawan solar pun, solar akan ambil masa nak lawan dengan gempa punya defense. Serangan pun tinggi, tapi kekurangan dia, gempa ni sangat perlahan. Okay. Dia tak adalah teramat perlahan, tapi dia paling slow dalam 7. Rasanya macam tu lah kan. Gempa yang paling slow. Kalau nak fikir pasal kekurangan, lawan dengan cara elemen lain, gempa mungkin akan tak berapa function lawan dengan duri, sebab mungkin duri boleh tembusi gempa punya macam duri dengan tanah kan. Duri keluar dari tanah lah kuasa dia. So macam even gempa buat macam dalam penghabisan penghujung season 2 Boboiboy dulu kan, Boboiboy letakkan macam dinding untuk kawan-kawan dia kan masa lawan dengan Ijojo. So mungkin kalau ada Boboiboy duri masa tu, Boboiboy duri boleh tembusi lah dinding tu, sebab dinding tu dibuat daripada tanah. So saya rasa benda paling kelemahan gempa adalah duri dan air lah. Tapi air macam lagi susah lah nak tu, sebab kita pernah tengok Boboiboy air lawan dengan Boboiboy bot air lawan dengan kuasa tanah. Boboiboy air ambil masa nak kalahkan. Lebih kurang gitulah kan masa season 3 tu. Banyak sangat lah nak cerita pasal tanah ni semua, tapi basically itulah kelebihan tanah, kekuatan defense dia. Dia punya serangan dia pun tinggi juga kan, dengan golem tanah dia apa semua. Kalau nak tengok yang dulu-dulu ada naga, golem naga tanah kan, golem naga tanah ke naga tanah, serangan penghujung season 2 tu, itu gempak gila. Golem naga tanah. So benda tu gempak gila, tapi dia slow. Tu ice kan. Okay, yang mana kelemahan ice adalah haba ataupun kepanasan lah. Okay. So berkemungkinan kalau dia bertarung lah kan, sebagai contoh,
Okay, kalau contoh dia bertarung dengan Blaze pun, Mhm. ada potensi Blaze boleh menang dan Ice boleh kalah. Okay. Disebabkan kecairan Ice lah. Ya, ya. Alright. Tapi kekuatan Ice, kalau dia lebih daripada Blaze, kemungkinan Blaze boleh kalah dengan Ice. So basically siapa yang kuat lah. Diorang boleh kata macam balance lah kan. Dia balance. Okay, kalau pertahanan tu dia lebih daripada Bowai Daun, tapi bawah daripada Gempa. So defense dia okay, attack dia pun bagus. Okay, Ice kira macam balance lah. So kalau cerita Ice, sekarang cerita pasal Blaze pula. Okay. Blaze kelebihan dia laju. So kalau ikut dunia sebenar, Solar akan jadi paling laju, Harley akan nombor 2, so Blaze akan tempat ketiga. Blaze biasanya akan tempat ketiga dan dia ada api, so dia boleh boost diri dia, so dia boleh tambah kelajuan dia dengan kuasa api dia. So Blaze laju, mungkin kekuatan fizikal pun tinggi dan dia pandai lawan one on one lah, jarak dekat, betul tak? Blaze punya serangan semua kan jarak dekat kan, tinju berapi apa semua, dia bola api je macam jarak jauh dia. Tapi Blaze ada masalah personality kot. Dia cepat sangat marah. Dia baran. Dia baran lah kan, panas baran. Nama panas baran. Dan dia biasanya kalau dia kalah dekat situ lah. Dia macam, kalau lawan dengan Ice kutuk dia tak terima kan. So bila dia lawan dengan emosi, Ice panas, sebab Ice relax, Ice cool je kan. Sebab tu kot. Kalau defense memang rendah, tapi tak serendah Duri kot, sebab dia boleh kalahkan Duri punya defense. Jadi kalau nak dibandingkan Hylinta dengan Solar, boleh kata Hylinta dengan Solar ni boleh kata dia macam satu keluarga lah. Betul. Sebabkan dia macam kategori cahaya. Cuma bezanya Solar dia lebih laju berbanding Hylinta. Daripada segi serangan juga, Solar ni dia macam lebih berkuasa lah. Okay, sebagai contoh, macam episod terakhir Bowai Galaxy tu, macam Solar menggunakan tembakan Solar macam tu. Okay, boleh bayangkan apa karakter Vagoba, dia dah rentung disebabkan Bowai Solar ni. Okay, ya, dia rentung penghabisan. So, kalau nak bandingkan dengan kuasa Blaze ni, antara Blaze dengan Solar ni, boleh kata Solar ni dia lagi panas, lagi hangat daripada Blaze-nya. Oh, okay, betul juga. Okay, masuk akal. Okay, kalau macam daripada segi kelemahan tu, ada idea tak? Gempa. Kelemahan dia utama dia berbagai gempa kot. Betul tak? Kenapa gempa? Sebab gempa ni diperbuat dari tanah. So tanah ni dia natural. So dia bumi kan, dia pembumi natural lah. So elektrik tak kena tanah, tak efek apa-apa lah. Tak efek pada berbagai gempa. Okay, sekarang cerita pasal Taufan pula. Taufan ni paling underrated dalam 77. Okay. Dia punya defense kuat juga. Sebab Taufan ni dia pada abang lah, dia punya style bukan kalau macam kita main game Mobile Legends kan. Main nak Mobile Legends? Main juga. Main sikit-sikit kan. Pada Mobile Legends kan, dia support karakter. Dia bukan main karakter, bukan macam assassin ke, bukan karakter yang kat depan. Dia karakter yang support. Dia punya support tu memang paling gempak. So macam dia boleh tambah kelajuan gempa. Sebab gempa slow, serangan dia gabung dengan gempa jadi lebih laju. Pernah tengok dalam musim 2 ke musim 1 ke musim 2 digabung dengan gempa, betul tak salah. So kelajuan dia makin tinggi sebab dia gabung dengan gempa. Lepas tu dia boleh buat efek yang sama dengan Duri juga. So macam kalau Duri lepaskan daun-daun ke apa-apa kan, serangan daun, serangan jarak jauh, dia boleh lajukan juga. Dan dia boleh gabungkan kuasa dia dengan Harley untuk jadikan
serangan dia lebih dia boleh bukan laju kan, dia dia expand tempat serangan tu. Jadi macam kalau Harley boleh buat satu keris peti, dengan Taufan boleh buat banyak, macam tu lah lebih kurang maksud dia. Obviously kalau dengan Blaze dia boleh kuatkan juga Blaze punya serangan. Dengan Ice pun sama. So dia tak boleh bantu banyak solar je lah, tapi dia boleh bantu semua kelebihan. Dia tambahkan, dia macam basically bagi kelebihan lah dekat semua elemen yang lain. Itulah kelebihan Taufan. Lepas tu dia one on one lawan dengan Gempa dan Harley masa musim 1 lah. Masa first time dia nampak kuasa tahap kedua. Kalau ingat balik, dia ada one on one lawan dengan Gempa dan still boleh lawan dengan Gempa, walaupun Gempa punya serangan sepatutnya macam, Gempa punya defense sepatutnya tinggi kan, tapi Gerudi Taufan still boleh macam rosakkan Gempa punya defense lah. So kekuatan serangan dia pun tinggi juga. Dan kalau dia boleh upgrade ke power tahap ketiga, kita tengok dalam movie Bobo Boy lawan dengan Tempest, dengan Rataka Tempest tu, Rataka guna rambut dia untuk potong batu dengan mudah. Betul-betul. So dia punya potensi dia sampai tahap tu. So Taufan ni, dia punya defense boleh kata bagus sebab dia punya pusaran angin sebagai defense tu bagus. Macam dia baru buat dalam komik isu yang ke-8, isu yang ke-7, isu yang ke-8, isu yang ke-7. Dia baru buat pusaran angin untuk selamatkan kawan-kawan dia sebagai basically defense dengan lawan dengan binatang datang tu. Dan serangan dia pun bagus, cuma dia function dia lebih kepada support. Salah satu yang paling macam tak kuat lah, yang mungkin just fokus kepada kelemahan orang lain. Macam dia macam style support juga, adalah Duri dan Blaze lah. Tadi dah cakap di masa mula-mula kan. Macam Iqbal cakap sendiri tadi, Duri dengan Blaze dia lawan kan. So Duri dengan Blaze bakar Duri. So, kalau diorang gabung, mungkin defense dia memang rendah. Defense dia almost zero lah. Dan mungkin serangan dia pun biasa je. Tapi ada abang cakap macam dia ada kelebihan dia sendiri lah. Contoh, tak tahulah apalah kelebihan dia, tapi macam dia akan ada satu kelebihan, dan mungkin dia akan lebih kepada ability tu daripada kekuatan fizikal dan sebagainya. So Duri dan Blaze lah pilihan pertama yang tak berapa nak kuat tu. Tu Bobo-Boy Duri dengan Bobo-Boy Taufan lah. Okay, seperti mana? Okay, Bobo-Boy Duri, okay, memang tak nak cerita. Tapi kalau digabungkan dengan Bobo-Boy Taufan ni, sebenarnya kekuatan dia lebih kurang je. So kalau digabungkan pun dia macam, kalau tak gabung pun dia lebih kurang je. Faham. Okay. So macam yang abang cerita pasal abang cerita pasal Bobo-Boy Dragon Fruit, Thorn dengan Blaze tu. Okay, sebenarnya macam Blaze tu, okay, macam kalau dia contoh nak buat sebuah kubu lah kan. Okay, mungkin kalau digabungkan Duri, mungkin dia nak buat kubu berapi ke. Oh, okay. Kubu berapi yang dengan Duri lagi. So mungkin kekuatan tu kuat lah juga kan. Tapi kalau dengan Taufan ni, kalau nak buat sebuah kubu, macam mana tu? Okay. Dia nak buat kubu angin ni. Yes. Okay. Faham. Tapi daripada segi kekuatan pun, macam Taufan mungkin dia boleh sumbangkan kepada Duri untuk macam nak beri kekuatan melalui macam oksigen. Oksigen. So mungkin, dan oksigen ni dia kalau daripada segi saintifiknya, oksigen dia membuatkan sebuah tumbuhan tu jadi lebih besar, lebih kuat bagai.
Itulah pendapat saya. Okay. So buat masa ni pilihan kita yang korang kuat adalah Duri Taufan, Duri Blaze. Sial Boboiboy Duri. Sorry Boboiboy Duri. Saya pun suka Boboiboy Duri. Saya lagi. Tapi saya punya favourite bukan Duri lah. Tapi Duri favourite saya. Okay, ya, ini pandangan saya je tau. Pandangan saya. Satu lagi yang mungkin tak berapa nak kuat adalah Duri dan Ais. Duri, I'm sorry. Kenapa? Kenapa? So kalau Duri ni dia pokok kan, dia dengan air mungkin baguslah. Pokok perlukan air untuk hidup. Tapi kebanyakan pokok dalam dunia ni, kalau kena ais, dia meninggalkan dunia ni. Jadi gabungan tu, ada pokok yang boleh hidup. Sebab tu masa buat video yang penamaan hari tu, namakan pokok ni Duri Ais ni, namakan dia Evergreen. Kalau Nasakpedia buat Cool Lime kan. So even dalam Nasakpedia punya design pun nampak yang Duri dengan Ais ni difokuskan kepada lime tu je. Macam kuasa mungkin lime tu masam. Macam kuasa dia mungkin tak tahulah, tak kuat. Sebab kita nak bayangkan kan, macam apa yang Ais sendiri boleh buat. Ais boleh buat serangan jauh macam guna dia punya panah Ais tu. Lepas tu Ais juga ada defense macam dia guna dia punya apa tu, shield kan. Apa maksud Melayu shield? Dia punya apa tu, yang shield perisai Ais tu. So Ais punya kuasa macam balance kan. Duri pun sama kuasa balance tau. So bila dia campur macam dengan Taufan tadi, mungkin dia ada kelebihan dia, tapi still tak ke mana sangat lah. So Duri dan Ais is like mungkin agak tak berapa kuat. Alright. Ada tak lagi agak-agak, kalau boleh kita buat 5 lah. Kalau ada 5 top 5 yang paling dari bawah lah. Dari bawah. Sedih kan? Saya pun tak tahu nak pilih sebab saya rasa tak sampai hati nak bagi tahu. Kena sampaikan demi konten. Yes, Funny Monster, ini hanya teori dan pendapat sahaja. Terima kasih. Okay, pendapat saya mungkin Taufan dengan Ais. Macam Taufan, Taufan kalau nak bandingkan dengan semua kuasa Boboiboy, dia dapat tempat ke-6 lah. Kuat lah juga kalau nak bandingkan dengan Ton. Sedihnya lah jadi Duri. Hashtag justice for Duri. Ada tak reasoning Taufan dan Ais? Kalau masa abang buat cakap ni jadi Boboiboy salji. So kalau nak bandingkan, kalau dibuat kuasa potensi untuk macam dikalahkan tu macam tak sangat lah. Jadi pendapat saya, kalau daripada serangan, bila bergabung tu, kelajuan tu dah okey dah. Cuma daripada segi pertahanan je. Dari segi pertahanan, betul juga. Pertahanan tu macam apa? Boleh dikalahkan, tapi taklah macam Ton punya, Boboiboy Duri punya. Tapi still boleh lah dikalahkan sebabkan saji. Okay, so kita dah pilih 4. Duri Taufan, Duri Blaze, Duri Ais, Taufan Ais. Yang terakhir, okay, pada saya, kalau tengok balik semua, mula-mula nak pilih Taufan Blaze mula-mula lah. Tapi sebenarnya Taufan Blaze ni rasanya jenis serangan dia akan jadi sangat besar. Range dia sangat besar. Boleh bayangkan kalau Taufan api, ribut Taufan api, macam mana keadaan dia. Kita ribut Taufan yang dengan air yang hujan pun kita tak sanggup. Bayangkan ribut Taufan yang membakar. So saya tak rasa benda tu akan jadi lembek. So satu elemental fusion dalam pandangan saya yang sebenarnya
dia kalau dari segi kuasa mungkin dia still kuat, cuma dia tak terlalu, kegunaan dia limited sikit. Adalah Boboiboy Frostfire. So pilihan saya untuk Boboiboy lembek yang kelima adalah Blaze dan Ice. Reason dia ada dua-dua jenis serangan. Okay, betul, dia boleh serang jarak dekat, dia boleh serang jarak jauh. Kita dah tengok. Lepas tu kelajuan dia pun saya rasa memang okey lah kan, sebab Blaze laju. Tapi dia still ambil perangai Blaze yang buat marah tu. Dia tak dapat kawal kemarahan dia walaupun ada Ice. Dan kelebihan dia mostly kepada serangan dia yang menggunakan fizik, sains lah, fizik lah. Blaze and Ice apa, macam contoh serangan panas beku something like that, tumbukan panas beku. Tumbukan tu macam impact dia tinggi tapi tak sebesar yang Boboiboy lain boleh buat kot dalam list ni selain daripada 4 tadi tu lah. Okay, mungkin dalam 4 tadi yang kita sebut ni, Blaze Ice Frostfire paling kuat lah. So, mungkin damage dia paling tinggi. Kalau kita tengok Pokemon, mungkin Pokemon dia Pokemon yang kuat lah kan. Tapi at the end of the day, kalau nak bandingkan dengan elemental fusion yang lain, mungkin Frostfire ni tak sekuat yang lain. Sebab itulah, dari segi keseluruhan serangan, dari segi dia punya teknik-teknik dia sendiri dan defend dia, okay, Blaze dan Ice nak buat defend apa tau? Cuba fikir. Ada ke defend Blaze dengan Ice jadi buat air, defend warp air, so kan Boboiboy Duri keluar sepak sekali meninggal kat situ. Contoh dia boleh buat defend air dan ice lah. Maksudnya dia boleh ice dan api, so macam ada 2 layer, tapi still tak sekuat. Even macam Duri dengan ice pun lagi masuk akal macam tadi Iqbal cakap kan, serangan defense untuk Duri dan ice. So walaupun Duri dan ice defense dia bagus, serangan dia mungkin tak berapa. Yang ni serangan dia bagus tapi defense dia tak ada ke mana. So mungkin lah Boboiboy Frostfire ni antara yang paling lemah. Tapi tak apalah, walaupun kita dah kenal Frostfire, tak semestinya dia kuat kan. So benda tu tak semestinya. Tapi itulah, buat masa ni itulah 5 yang kita orang rasa yang paling lemah lah dalam 21 ni. So ulang balik, Duri hashtag justice for Duri, Taufan, Duri Blaze, Duri Ice, Taufan Ice dan Blaze Ice. Blaze pun sama, justice for Ice, okay? Justice for Ice, okay. Right, itu yang lemah. Sekarang kita nak cerita pasal yang kuat pula.